Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Amma ba'du. Babu asbabil hadas. Bab pada menerangkan sebab-sebab hadas. Yang dimaksudkan dengan hadas di sini ialah hadas kecil. Jadi perkara-perkara sebab-sebab yang berlakunya hadas itu, hadas kecil itu, iaitu sebab-sebab yang membatalkan wudu. Kalau di sini disebut hiya arba'atun. Hiya ni kembali balik kepada asbab, merujuk kepada asbab. Hiya itu arba'atun. Jadi asbab ini, sebab-sebab ini untuk makluman, asbab ni jamak perikutan sebab. Menjadi sebab ni menjadi sebab-sebab asbab. Ada 4. Aduha ni rujuk balik kembali kepada asbab. Iaitu salah satu daripadanya khuruju syai'in min qubulihi aw duburihi illa al-maniyah. Baik, di sini kita akan bincangkan ahduha ni merujuk balik juga kepada asbab tadi, asbabul hadas. Jadi salah satu daripada asbabul hadas ini ada 4. Salah satu daripada 4 tadilah. Sebab asbabul hadas ini ada 4. Jadi salah satu daripadanya iaitu khuruju syai'in. Jadi khuruj ini keluar apa sesuatu. Jadi kalau kita nak bincangkan tentang sesuatu, ada dalil di sini. Jadi apa dalilnya? Sekejap. Dalil tentang syai'in di sini iaitu wa yang taqidul wudu bima kharaja min al-farajain min ainin aw rihin. Faqad waradat al-adilatu bizalika mislu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabit fi as-sahihain wa ghairihima qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqbalu Allahu salatan ahadakum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi tidak diterima Allah akan solat seseorang daripada kamu apabila berhadas sehingga ia berwudu. Waqad fassarahu Abu Hurairah, dan di sini Abu Hurairah ni telah mentafsirkannya itu lagi, iaitu lama qala lahu rajul, iaitu apabila telah bertanya kepada Abu Hurairah, iaitu seorang lelaki, mal hadas, qala usaun au durat. Jadi di sini seorang lelaki itu telah bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dimaksudkan dengan hadas tadi. Yang dimaksud dengan hadas itu ialah Abu Hurairah pun menjawab balik, iaitu menjawab pertanyaan, menyatakan bahawa ia adalah fusaun atau durat. Itu yang menjawab bahagian rih tadi. Fusaun maksudnya di sini ialah
So di sini ar-rihul kharijah bila sautin, maksudnya angin yang keluar tanpa bunyi. Kita panggil dalam bahasa Melayu kentut tanpa bunyi, iaitu fusaun atau duratun. Duratun ni kentut dengan bunyi, kentut yang bunyi kuat. Ia adalah maknanya di sini ia adalah dalil. Kita gunakan hadis di sini dalil tentang rih tadi yang membatalkan wudu. Hadis yang dibayarkan oleh Abu Hurairah. Jadi itu tentang uraian sedikit tentang dalil, iaitu tentang perkataan syai' di sini. Syai' ni iaitu kalau kita tengok tadi dari segi dalil tadi, hadis tadi tu yang keluar tu dalam bentuk ain. Ain ni yang nampak nyata oleh mata, nampak oleh mata, iaitu biasanya kalau keluar daripada kubur tu, rush min kubur tu, yang biasa keluarnya ialah air kencing. Yang biasa keluar ialah air kencing. Yang keluar, yang jarang keluar ataupun yang nadir, iaitu darah, nanah dan sebagainya, itu nadir. Termasuk yang keluar daripada kubur. Yang keluar daripada dubur pula, yang kita tahu yang airnya ialah aurid. Kita sebut aurid. Aurid ni maknanya najis tahi. Dalam bahasa Melayu biasanya disebut tahi. Tahi ni ada dua, sama ada jafun satu rutbah satu lah. Maksudnya sama ada dia basah atau kering. Semuanya menakumi apa yang disebut sebagai tahi, sama ada tahi yang basah ataupun yang kering. Sekali lah dua-duanya tu. Min duburihi, itu yang dan maksudnya yang keluarnya dari segi kebiasaannya lah, iaitu daripada dubur. Tetapi yang nadir daripada dubur ada juga, iaitu kadang-kadang dia keluar apa yang disebut sebagai yang di depan ni, nanti kita akan baca, tak apa, depan adalah kita akan baca yang ni, keluar daripada dubur tapi nadir. Yang ke depan kita akan baca lagi, tapi kita sambung lagi, illal maniyah, melainkan mani. Jadi maknanya kita tahu yang keluar dari syair ni daripada kubur dan atau dubur ni, syair ni adalah termasuk benda-benda yang suci dan benda-benda yang najis semua sekali. Tetapi yang sini yang membatalkan wudu hanyalah yang najis saja. Jadi terkecuali di sini, iaitu yang bukan najis ialah illal maniyah. Al-mani ni dalam mengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mani ni suci. Dia keluar daripada salah satu daripada dua jalan, iaitu daripada kubur. Al-mani, walaupun dia keluar daripada kubur, tetapi ia tidak dikira sebagai sebab berlakunya hadas kecil. Dia tidak, dia tak masuk dalam tu. Sebab tu ada pengecualian di sini, kerana ia suci walaupun keluar daripada kubur. Itu kita kena faham. Itu okey, itu. Dan berikutnya walawin, kita tengok tu, walawin sadda mahrujuhu wa fataha tahta ma'idatihi fa kharajal mu'tadu naqda. Ni nampak. Ni ini kita nampak. Itu nampak. Kita tengok tulis sini. Itu dah. Kalau kita nak baca di situ sampai habis ayat itu, iaitu walawin sadda mahrujuhu wa fataha tahta ma'idatihi fa kharajal mu'tadu naqda. Betul kita baca sampai sini. Sampai sini kita baca. Ini sampai sini. Okey. Baik, di sini apa maksudnya? Maksudnya ialah kalau kita tengok di sini balik, mana tadi? Ini. Walawin sadda. Maksudnya, dan jika
tertutup tempat keluarnya. Maksudnya tempat keluarnya yang tadi kubul atau dubur tertutup. Betul, sambung lagi. Dan apa? Wa fataha tahta maidatihi, dan terbuka di bawah perutnya. Nya ni kembali balik kepada kepada siapa? Kepada orang itulah, kepada orang lah, termasuk lelaki dan perempuan. Jadi kita kena faham balik dia, yang ha ni kubulihi ni, duburihi ni, hi yang ini domer ni, min kubulihi atau duburihi tu, hi tu domer tu kembali kepada siapa? Kembali kepada laki-laki dan perempuan yang Islam. Itu kita faham. Termasuk laki-laki dan perempuan yang Islam. Jadi maknanya sini pun perut tu sama ada laki-laki ataupun perempuan yang Islam. Sambung sini. Dah sambung lagi situ, iaitu kalau kita tengok faharajal mu'tadu. Apa maksudnya? Maka keluarnya itu seperti biasalah. Maksudnya keluar tu sebab air kencing tadi, katakan air kencing lah yang keluar daripada kita ambil yang kes yang pertama, keluar daripada kubur, maksudnya air kencing lah. Sebab keluarnya al-mu'tadu cara biasa. Dia keluar, tapi tak boleh nak keluar sebab tersumbat saluran yang biasa tu. Saluran air kencing mungkin tersumbat, tak boleh keluar dari situ. Dia keluar ikut mana? Ikut bawah perut. Mana hukumnya apa? Hukumnya di sini ialah naqadha. Hukumnya batal. Batal apa? Batal wuduk. Macam tu. Boleh faham? Satu lagi nak kena faham. Yang di bawah perut tu, yang terbuka tu kenapa? Mungkin berlakunya luka, penyakit dan sebagainya. Kadang-kadang luka kat situ, dah tersumbat, tertutup ke bahagian kemaluan depan tu. Tiba-tiba terbuka kat situ, luka bahagian tu, terbuka, keluar air kencing daripada situ, batal lah. Macam tu. Faham? Ataupun satu lagi, mungkin dubur pula tertutup, keluar najis pula kat bahagian yang terbuka tadi. Sebab tak boleh nak keluar ikut dubur, dia keluar ikut bahagian terbuka bawah perut tadi, batal juga. Macam tu. Boleh faham sehingga di situ. Yang tu. Jadi kita kena faham betul-betul tu. Kita tengok lagi sambungannya, iaitu wa kaza nadirun kadudin fil azhar. Dan demikian juga yang keluarnya nadirun, yang jarang-jarang keluar, seperti mana? Seperti dud, kadudin. Dud ni apa dia? Dud ni kita kata ulat pun boleh, cacing pun boleh. Fil azhar, pada kaul yang azhar. Pada pendapat sebab dalam mazhab al-Imam Syafi'i ada kaul yang qadim dan ada kaul yang azhar. Kaul yang qadim ni untuk maklumat, ia adalah pendapat Imam Syafi'i semasa beliau berada di Baghdad. Selepas itu beliau lama kemudian berpindah ke Mesir, dan di sana ada kaul yang baru, iaitu dipanggil sebagai kaul jadid. Pendapat beliau yang baru, kaul jadid. Jadi ada dua kaul dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kaul jadid dan kaul qadim. Itu di segi kaul ada macam tu. Dan ada juga al-azhar, dan ada juga yang disebut sebagai al-asah. Kita akan tengok nanti. Itu adalah kaul dalam mazhab Imam Syafi'i juga, tetapi itu daripada Syafi'iyah, iaitu pendapat ulama-ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ada yang kuat, yang lebih kuat tu pendapat al-asah, yang kurang sikit al-azhar, macam tu lah. Jadi ada pendapat ni tapi kurang kuat sikit lah. Kita tengok sambung sikit lagi di sini. Ada sambung lagi, iaitu au fawqaha wa huwa munsaddun au tahtaha wa huwa munfatihun fala fil adhar. Itu dia. Nampak sini au fawqaha wa huwa, di sini disebut tadi iaitu munsaddun, au tahtaha wa huwa, dan sambung sini lagi wa huwa munfatihun. Maka hukumnya kita fala fil azhar. Macam tu. Jadi kita nak bahaskan tentang hukum ini. Okey, kita tengok satu persatu, tengok balik tadi. Kita berhenti tadi di sini. Ataupun fawqaha ni, ataupun di atasnya. Nya ni, ha ni kembali kepada apa? Kepada di atas, ataupun di atas
perutnya. Wahwa munsaddun. Dan wahwa munsaddun. Maksudnya macam mana? Dan huwa munsaddun ni sebenarnya dia dalam keadaan kalau kita tengok di sini ataupun di atas perutnya terbuka dan wahwa munsaddun, maksudnya dan lubang yang tadi itu, lubang mana? Lubang tempat keluar itu tu yang mahrajuhu tu munsaddun maksudnya apa? Dan tertutup sama ada yang kubul atau dubur, tertutup. Dan yang terbuka tu di atas perutnya, di atas maidah. Ataupun juga kita sambung sekali lagi, ataupun terbuka di mana? Di bawahnya. Dan ia terbuka. Apa yang terbuka ni? Yang terbuka ni apa yang terbuka? Yang terbuka ni ialah yang itu mahrajahu tu, yang itu terbuka. Ya, maksudnya yang kubul dengan dubur itu terbuka. Maka hukumnya di sini ialah maka tidak batal pada pendapat Al-Azhar. Jadi tak batal di situ. Itu kita sambung lagi di sini, iaitu asani. Asani itu maksudnya yang kedua. Yang kedua kalau kita tengok di sini apa dia? Asani, kita sambung lagi hujung sini. Zawalul aqli. Zawalul aqli, sambung lagi illa nauma mumakkinin maka dahu. Itu dia sampai sini. Maksudnya yang kedua di sini ialah hilang akal, melainkan tidur yang memungkinkan makanya tu dalam segi kedudukan tu memungkinkan, yang boleh menutup apa, yang menutup dubur. Dubur itu maksudnya yang boleh menutup tempat keluarnya ni lah. Tempat keluar ni, ni mahrajuhu ni, tempat keluar ni. Jadi kita bahas di sini yang kedua ni, zawal ni hilang akal. Hilang akal disebabkan oleh banyak sebab. Yang pertamanya boleh disebabkan oleh pitam, boleh disebabkan oleh pingsan, boleh disebabkan oleh mabuk, dan seterusnya boleh disebabkan oleh tidur. Tetapi tidur melainkan tidur yang apa? Terkecuali di sini illa nauma ni memakin maka ada, walaupun hilang akal boleh disebabkan oleh tidur, tetapi ada satu tidur yang memungkinkan, maksudnya tidur yang tetap papan punggung ni, maknanya dia akan menutup saluran keluarnya angin, maka terkecuali daripada berlakunya sebab-sebab hadas di sini. Macam tu. Ini berlaku biasanya pada ketika solat jemaah lah. Biasanya kerap berlaku ni. Biasanya sedang khatib berkhutbah, jadi biasanya ada yang mengantuk dalam keadaan duduk. Tu kena hati-hati tu, sama duduknya betul macam mana. Kalau duduknya menutup dubur tu, maksudnya dalam duduk tu dan dia tertidur dan dalam keadaan memakai maka dahu ni, maka kalau ketika itu tak mengapa, maknanya tidur ni tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau dia baring terlentang dan sebagainya, tertidur langsung, itu terbuka lah saluran itu dalam dubur itu, maka kemungkinan boleh berlaku kentut dan sebagainya, maka boleh membatalkan wuduk. Itu dia. Itu kita kena faham di sini.
yang ketiga ialah kita tengok di sini as-salisu. Kita sambung lagi bacaan kita. As-salisu attiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati illa mahraman fil azhar. Itulah as-salisu tiqa, nampak situ, attiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati, nampak di situ, illa, ada kecuali di sini, illa itu nampak, illa di situ, mahruman fil azhar, sampai situ. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya ialah yang ketiga, maksud asalis ni rujuk balik pada sebab-sebab berlakunya hadas. Jadi sebab yang ketiga ialah bertemu ataupun bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan, melainkan yang mahram. Yang mahram ni yang tak boleh kahwin lah. Maksudnya adik-beradik lah biasanya, saudara kandung dan sebagainya, adik-beradik yang tak boleh kahwin lah. Biasanya laki dan perempuan, kecuali mahraman fil azhar. Ini masih lagi pendapat al-azhar dalam mazhab Syafi'i, nampak di situ. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i, bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wuduk melainkan mahram saja. Itu. Dan sentuhan di sini semua jenis sentuhan, tak kira sama ada bersentuhan itu sentuh saja ataupun sama ada nafsu ataupun tidak, begitu. Sebab kalau ikut ada mazhab lain menggunakan dalil yang sama, dalilnya ialah awal masmun nisa tu, dalil tu. Jadi di situ kataan di situ lemas tumun nisa tu, mana ada mazhab lain mengatakan bahawa ia adalah sentuhan yang ada nafsu seperti bersetubuh dan sebagainya lah. Maksudnya bersetubuh dan sebagainya, itu mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia sebut sebagai sentuh saja. Jadi itu kita kena, mana kita mengikut mazhab al-Imam Syafi'i, kita mengikut yang ni lah. Yang ni. Jadi sentuh akan batal untuk laki-laki dan perempuan. Kita sambung lagi. Wal malmusu, kita tengok situ, kalamisin fil azhar. Wal malmusu kalamisin fil azhar, di sini. Nampak situ. Ada sini. Apa maksudnya? Wal malmusu ni yang disentuh, kalamisin seperti yang menyentuh, fil azhar, di segi pendapat azhar tadi, kaul azhar. Jadi ayatnya ringkas di sini. Kalau tengok ada ayatnya ringkas. Wal malmusu kalamisin. Ringkas aja. Maksudnya yang disentuh itu sama juga seperti yang menyentuh. Apa yang sama? Samanya iaitu dari segi hukumnya sama. Maknanya kita tahu orang yang disentuh sudah tentu batal dah wuduk. Begitu juga orang yang menyentuh pun batal wuduk juga. Bil azhar. Ada sambung sikit lagi di sini. Wala tanqudu sawiratun. Maksudnya tidak batal. Batal kembali kepada wuduk sini tadi. Tidak batal wuduk, wala tanqudu wuduk sawiratun. Mana tak batal apa? Tak batal perempuan yang kecil. Sawiratun ni perempuan yang kecil. Macam mana kita tahu dia perempuan yang kecil? Sebab dia datangkan dengan kalimah sawiratun. Kalimah muannas ini menunjukkan perempuan. Jadi tidak batal menyentuhkan perempuan yang kecil. Yang kecil lah, maksudnya yang apa yang kita kata sawirah, tak balik lagi lah ni. Jadi tak mengapa sentuh tu. Dan kita balik kepada al-malmus kalamisin tadi, maka bila kita sentuh dia tak batal, kita pun tak batal. Ambil hukum itu. Dia tak batal dua-duanya. Orang sentuh pun tak batal, orang yang menyentuh pun tak batal. Sambung lagi sini. Sikit lagi. Wa sya'run wa sinnun wa dhufrun fil asah.
Dia seringkas tu di sini. Masyarun wa sinnun wa zufrun fil asah. Maksudnya macam mana? Maksudnya ayat ni kembali balik kepada tadi, wala tangkuzu yang ni. Wala tangkuzu ni. Wala tangkuzu apa ni? Untuk iklan ikut ni ambil balik pada sini ni, pada tadi sini balik ni. Wala tangkuzu apa? Tangkuzu yang ni lah. Atiqa'u ni lah. Atiqa'u yang ni. Basyaratir rajuli wal mar'ati, apa semua ni ini, tapi sentuh apa? Sentuh sinnun lah, sentuh sini. Masa kita ambil balik pada mana, ambil pada atiqah ni, bersentuhan laki-laki dan perempuan, yang mana bersentuh di segi apa? Sentuh gigi dia ke, sentuh apa? Sentuh kukunya, fil asah. Mana sentuh gigi dengan kuku tak jadi masalah. Ini pendapat asah yang kuat, mana tak membatalkan wuduk. Itu dia. Itu kita kena faham. Dan akhirnya sampailah kepada asbab yang keempat, iaitu ar-rabi', asbabur rabi'. Jadi sebenarnya ar-rabi' ni sebenarnya dia sambung di sini, di hazaf ni. Asbab ni asbabul hadas ar-rabi'. Ni macam tu kena baca dah. Asbabul hadas ar-rabi'. Maksudnya sebab-sebab berlakunya hadas itu yang mana? Yang keempat. Yang keempat apa dia? Baru kita sambung baca, iaitu sambung terus tadi, masu qulil adami bi batnil kahfi. Tu dah. Ni kita baca tu. Masu ni. Okey, masu qulil adami bi batnil kahfi. Wa kaza fil jadid. Dia ada sambung sikit tu. Kita baca terus, ada sambung sikit tu. Sambung sikit dia tengok. Kita semua sikit lagi. Itu wa kaza fil jadidi halqatu duburihi la farju bahimatin. Tidak. Saya dah baca tu sampai sini. Sampai sini. Wa kaza fil jadid halqatu, mana dia ni? Halqatu duburihi. Di situ la farju bahimatin. Setakat tu itu aja. Jadi apa maksudnya? Kita ambil balik pada yang mula tadi, yang keempat, menyentuh kubul Adam, kubul anak Adam lah, kubul Adami ni. Adami ni maksudnya kubul anak Adam, menyentuh kubul anak Adam. Kubul ni apa dia? Kubul ni kemuliaan depan anak Adam dengan batin tapak tangan. Maknanya yang keempat ni merujuk balik sini asbabul hadas, makna batal wuduk. Jadi kalau kita sentuh dengan tapak tangan kita, sentuh kemaluan depan kita dengan tapak tangan, batal lah. Dapatlah satu. Wa kaza pula fil jadi, dan demikian juga pada kau jadi ni kata apa dia? Ni yang halaqatun tadi tu. Halaqatun duburihi. Dubur ni. Itu. Begitu juga bila sentuh apa? Halaqah duburihi. Hi itu kembali balik kepada laki-laki dan perempuan tadi lah. Menyentuh bulatan duburnya. Duburnya tu termasuk laki-laki dan perempuan tadi. Maksudnya sama ada dirinya sendiri ataupun menyentuh orang lain lah. Yang orang lain punya pun sama. Itu kita akan faham situ. Duburihi sebenarnya sini tak ada alif ni. Tak ada. Sebenarnya sini kita baca tu la farju. La farju, alif ni tak ada. La farju bahimatin. Mana tidak apa? Tidak batal kalau menyentuh faraj binatang. Sama sini balik sikit lagi. Wa yanqudu farjul maitati wa saghir. Dan batal wudu apa dia? Menyentuh faraj mayat, dan juga sama ada mayat itu yang kita kata
yang budak kecil sekalipun, puasa itu. Sama ada mayat itu dewasa atau yang budak kecil pun sama sekali. Jadi kalau tersentuh mayat ya, maknanya batal wudu. Kembali pula kepada hak sini, wal malmusu kalau misalnya orang sentuh batal, yang kena sentuh pun batal juga. Macam tu lah. Kita ambil balik sini hukum dia. Sambung sikit lagi. Mana lagi tadi? Tadi sambung dekat ni yang ni. Wa mahallul jabbi. Wa mahallul jabbi. Dan tempat apa ni jabbi ni? Tapi ni jabbi ni tempat potongan zakar. Dan juga sini buat zakarul asyal. Zakarul asyal ni zakar yang lemah. Entah lemah macam mana tu, tapi maksud sini ialah zakar yang lemah ni. Dengan sentuhan wabil yadi syala fil asah, dan juga sama juga dengan tangan yang menyentuh tu tangan yang lemah fil asah, pada pendapat yang asah. Itu jadi sentuh sentuh tempat potongan zakar itu, dan juga sentuh sama ada zakar itu lemah pun ataupun tangan menyentuh itu pun lemah, maka pada kaul yang sah batal juga. Di situ batal. Sini ambil balik sini, wala yang kudu, pula kita sambung balik di sini, wala yang kudu rasul asabi. Ambil sini, wa ma bainaha dan tidak batal wudu. Apa dia? Sentuh dengan apa? Dengan rasul asabi. Kita sentuh dengan kepala jari-jari, banyak hujung jari-jari lah. Dan di antara jari-jari kan kita ada ruang antara jari-jari itulah. Maksudnya sepanjang jari-jari itulah, sentuh dengan jari-jari tak membatalkan wudu. Kita sambung lagi. Wa yahrumu bil hadas. Wa yahrumu bil hadas apa dah? Yang pertama as-salah. Yang kedua tawaf. Yang ketiga hamlul mushaf. Yang keempat wa maksu waraqihi, dan pegang sentuh kertas mushaf tadilah, kertas Al-Quran. Wa kaza dia sambung lagi ni. Wa kaza jilduhu ala sahih. Dan demikian jugalah kulitnya tu, kulit kitab, kulit Al-Quran, pendapat yang sahih. Macam tu. Wa haritatun wa sundukun fihima mushaf wa ma kutiba li darsi Quran qaluhim fil asah wal asah khillu hamlihi fi tiang wa tafsirin. Jadi terus tengok sambung sampai sini, banyak ni. Sampai sini tafsirin wa dananir, ada sini sampai habis lah, sampai sini. Maknanya apa? Maknanya semua sekali lah kita kata di sini. Sampai tu ni. Sampai sini saja. Sampai sini. Maknanya yang termasuk semua sekali. Haram dengan apa? Dengan hadas tadi tu, yang pada kecil tadi tu, maksudnya haram menyentuh haram solat, haram tawaf, sebab tak ada wudu. Maksudnya nak solat, nak tawaf mesti ada wudu. Jadi sebab kalau batal wudu tak boleh, haram lah. Sebab tu haram solat, haram tawaf, haram kita angkat mushaf, kita sentuh dia, maksudnya Al-Quran, kita sentuh, sama ada kita sentuh Quran itu sama ada kita sentuh kertasnya ataupun dengan kulitnya sekali. Itu pendapat yang sahih. Itu sama ada lagi kotaknya dan sebagainya lah, dan yang pada keduanya lah. Dan apa juga yang digunakan untuk pelajaran, untuk menulis pelajaran, seperti kalau zaman dulu tulis atas luh, kalau luhin apa luh, tulis ayat Quran di situ, itu pun tak boleh pegang juga
pada kaul yang asah. Macam tu. Tapi di sini pendapat kuasa mengatakan bahawa halal, dibolehkan menanggungnya itu pada barang-barangnya itu, mungkin ada dalam kotak dan sebagainya itu, dan dengan tafsirnya. Tetapi sebenarnya ada satu lagi pendapat mengatakan walaupun tafsir itu kena wuduk juga, ada pendapat lain. Tapi pendapat yang kuat, pendapat asah ni kata kalau tengok di sini, di segi tafsir di sini, sebab tafsir itu biasanya kalau lebih daripada ayat Al-Quran bilangannya tu, maka tidak mengapa lah sebab ni ikut sini macam tu. Dan satu lagi an-nas sabiyan muhdis, bahawasanya budak kecil, kanak-kanak yang berhadas la yumna, mana kanak-kanak yang berhadas tak ditegah, ini boleh, mana boleh pegang Al-Quran dan sebagainya, sebab ini kita nak mendidik mereka mendekati Al-Quran macam tu. Jadi dekat kanak-kanak, jadi tidak batal kanak-kanak tak apa membaca Quran, dia sentuh Al-Quran tanpa wudu, tak apa, itu kanak-kanak saja terkecuali. Kita orang dewasa tak boleh lah macam tu. Jadi dah sampai cakap ni Jadi saya ingat setakat tu dulu untuk kali ini.